Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam bersasar. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, saya mohon maaf terlebih dahulu kerana saya telah lama tidak membuat video tuntutan KLWSP bersasar. Tidak bermakna saya mendiamkan diri terus. Saya berharap tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian sila maafkan saya. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber saya, dan saya berharap semua tuan-tuan semua sila subscribe, like, tekan loceng dan share channel saya ini dan follow acara seterusnya. Terlebih dahulu, saya nak memberitahu kepada PMX kita, Anwar Ibrahim, bahawa rakyat tergolong dalam semua lapisan masyarakat terhimpit dengan kesusahan dari segi wang ringgit untuk meneruskan kehidupan harian. Jangan kata hanya satu bangsa sahaja yang hidup susah. Sekarang ni semua, Cina, India, Melayu, semua hidup dalam kesusahan. Jangan cakap satu orang, satu bangsa saja susah. Yang dikatakan oleh Timbalan Kewangan, Mazlan, hanya kata satu bangsa saja susah. Jangan. Semua bangsa susah sekarang. Saya mewakili semua bangsa-bangsa dalam Malaysia ini. Yang terutamanya ialah secara umumnya yang kita biasa sebut Melayu, Cina dan India. Semua bangsa dalam kesusahan. Semua perlukan duit. Saya berharap kali ini dengan sokongan daripada YDPA yang terbaru ini, dapatlah kami mengeluarkan KLWSP bersasar ini. Kita tak nak akaun fleksibel, kita nak KLWSP bersasar dikeluarkan untuk kami meneruskan kehidupan kita yang dihimpit dengan kesusahan. Kami nak bayar hutang dan meneruskan kehidupan, makan, minum, segala pembelanjaan, terutamanya persekolahan anak. Tanpa anak bangsa maju, pandai dari segi pendidikan, macam mana negara kita yang Malaysia ni nak maju dan makmur? Harap Perdana Menteri kita PMX boleh faham. Sekiranya anak cerdik, pandai dari segi pendidikan, kena pergi sekolah, kena belajar tekun dan usaha. Tetapi ramai anak-anak yang masih sampai ke Form 3 telah tidak pergi ke sekolah dengan sebab tak ada duit nak ke sekolah. Setiap kali pembukaan sekolah perlukan duit, beli buku, pendaftaran, PIBG, pakaian, kasut, stokin, semuanya perlukan duit. Bukan hanya sekali bayar, sepanjang musim, sepanjang tahun. Ada saja cikgu nak minta duit itu dan ini. Tidak ada yang percuma. Keperluan hidup kita seharian pun semuanya barang memang dah sedia maklum, terkenal dengan harga barang naik mendadak terlalu mahal tanpa subsidi. Ya, PMX kata tarik balik subsidi. Untuk golongan-golongan yang kayangan tu tak ada dapat subsidi. Kita yang miskin pun sama, terkena juga tanpa subsidi. Beli barang mana ada yang murah, semua sama saja. Dari segi formula mana cerdik pandainya kata tarik subsidi ni boleh majukan kehidupan kita, boleh hidup senang, saya tak tahulah. Mungkin pihak kerajaan senang kot. Api air, elektrik. Api biasa kita gunakan bahasa biasa lah kan, api. Tapi sebenarnya elektrik lah, TNB kan. Pun tak ada subsidi. Air pun tak ada subsidi. Buat diri saya lah, kebiasaannya bil saya dalam RM100 sebulan. Kali ini saya dapat bil sehingga RM200. Jauh bezanya. Terlalu jauh, berlipat ganda. Sekiranya kamu
tak mengeluarkan pengeluaran KLBSP bersasar ni, kehidupan kesusahan ni berterusan, makin teruklah negara kita ini. Jangan ingat kita susah ni saja yang susah, negara akan terjejas juga. Ingat, sedia maklum faham ni. Sekiranya keluarkan KLBSP, kita membuat perbelanjaan harian, duit pusingan tu tetap ada untuk negara juga. Jangan fikir hari tua kami, fikir sekarang nak hidup. Buat diri saya secara peribadi lah, saya setiap tahun saya membuat pinjaman dengan majikan saya untuk bagi anak saya bersekolah. Saya bagi sekolah hantar anak saya. Jangan cakap kerana kenapa kamu tak ada duit, kamu hantar anak awak ke sekolah swasta. Kita nak yang terbaik untuk anak-anak. Biar kita susah sekarang, jangan serupa macam saya, diri saya sekarang ni. Mungkin kejayaan saya sekarang buat masa ini boleh dikatakan selesa lah. Mewah tu tidak, boleh lepas kata. Ibarat para hidung orang cakap, boleh hidup menjalani kehidupan harian seperti biasa. Tetapi ada masanya pun sesak juga. Andai kata 10 tahun akan datang, ada kejayaan saya ini dengan gaji yang saya ini boleh hidup untuk 10 tahun akan datang, semuanya akan berubah. Barang akan bertambah mahal, taraf kehidupan akan naik. Tidak cukup. Takkan saya nak anak saya mewarisi kejayaan saya sekarang ni untuk mereka yang 10 tahun akan datang. Mesti saya nak yang terbaik untuk anak-anak saya, supaya mereka hidup lebih senang, seperti jangan seperti saya ini. Saya mengaku, saya setiap tahun saya meminjam dengan kebajikan saya, dengan majikan saya lah. Minta maaf, salah sebut. Dengan majikan saya. Memang setiap tahun saya pinjam. Saya akan bayar ansur-ansur setiap bulan. Habis tahun, selesai hutang lama, buat hutang baru dengan majikan saya. Okay, saya bernasib baiklah, saya boleh pinjam dengan majikan lagi, tak perlu pinjam dengan Along. Untuk pengetahuan PMX, kamu jangan asyik membela orang yang kaya, yang usahawan-usahawan yang berjaya, yang setiap bulan income mereka main juta-juta, projek-projek besar. Kamu jangan nak bela mereka. Kamu belalah kami yang miskin ini. Kerana apa saya berkata begitu? Jangan membela sangat orang yang kaya. Sedia maklum kaya, kamu nak bela dia, kamu nak menindas orang miskin. Kerana setiap kali PRU, mereka yang sedia maklum dah kaya tu, bisnes yang berjaya tu, mereka tidak keluar mengundi. Lebih baik hari mengundi cuti tu mereka keluar buat anak isteri mereka pergi makan, pergi melancong. Mereka tak mengundi, wahai Anwar Ibrahim. Yang mengundinya kami ni yang hidup susah ni, B40, T40, T20. Kami yang mengundi awak. Awak harus membela kita ni yang miskin ini. Buka mata besar-besar Anwar Ibrahim, kamu sebagai PMX ni. Saya berharap suara saya ni untuk semua sahabat-sahabat saya ni dapat didengari oleh YDPA kita yang terbaru ini, yang berjiwa rakyat, yang dapat membantu menyuarakan pendapat saya ni untuk semua sahabat-sahabat saya. Tak kira bangsa, Cina, India dan Melayu. Melayu, Cina, India sama saja. Kita ada satu masyarakat mazmuk, perpaduan. Jangan kata kerajaan perpaduan tetapi tak bantu rakyat yang susah. Apa gunanya erti kata-kata? Hindarilah kata-kata pembohongan kamu. Tabur janji manis tapi tak dikotakan. Orang kaya yang dah bisnes juta-juta tu, yang usahawan, yang company yang strong, mereka tak vote kamu. Mereka tak keluar undi pun. Yang keluar undi kita ni lah, rakyat-rakyat yang miskin inilah yang susah ni. Kita harap dapat keluar mengundi, dapat memilih kerajaan terbaik untuk kita, untuk negara. Setakat setahun lebih pemerintahan PMX kita ni, saya tak ada nampak apa-apa perubahan yang memajukan negara. Bertambah teruk negara adalah nilai mata wang kita jatuh merundum teruk. Teramat teruk. Tahap 5 kata, bukan tahap 4 lagi dah. Saya berharap PMX kita ni fahamlah.
keluarkan duit KLBSP kita ini secepat mungkin yang boleh. Saya berharap sebelum Hari Raya Aidilfitri yang menjelang tidak lama lagi. Bulan Mac pun dah masuk bulan puasa. April dah menyambut perayaan. Bagilah satu sinar baru untuk bangsa-bangsa Melayu yang beragama Islam menyambut Aidilfitri ini dengan yang sederhana. Tetapi buat peringatan juga kepada sahabat-sahabat saya sekalian, janganlah kali ini sekiranya kita membuat pengeluaran KLBSP bersasar ni, janganlah ulang kisah lama yang telah dapat membuat pengeluaran 10,000 dulu, pergi beli emas viral satu dunia, satu Malaysia, pergi beli emas. Ada yang cerdik pandai kata ini adalah satu pelaburan yang bijak membeli emas. Siapa kata? Awak beli emas berharga RM1,000 seutar rantai. Contoh. Seutar rantai awak beli berharga RM1,000. Kebesokan harinya, kalau awak nak jual balik emas tu, jangan kata RM1,000, 800 pun belum tentu dapat lagi. Lainlah kalau awak beli 1,000, awak boleh jual 1,200. Itu dinamakan satu pelaburan yang bijak. Tak masuk akal. Siapa yang kata beli emas satu pelaburan yang bijak? Awak beli 1,000, awak jual balik 800 pun kira bernasib baik, untung besar lah awak tu. Awak beli hari ni, awak jual besok pun dah jatuh nilainya emas tu. Faham tak? Beli dapat pengeluaran KLBSP ni, belanjalah dengan bijaksana. Bayar hutang-hutang yang diperlukan. Hutang alung ke, hutang saudara, hutang kawan-kawan, semua dijelaskan yang sebaik mungkin. Hutang sewa rumah, hutang kereta, bayarkan supaya tidak dibelungi oleh panggilan-panggilan yang mencemaskan itu. Bayar hutang sebaik mungkin. Sekiranya ada terlebih duit, masuk dalam ASB, Amanah Saham Nasional, Amanah Saham Bumi Putera, ASB. Itu adalah perabulan yang bijak, yang tentu kita mendapat dividennya secara baik, yang kita confirm kita akan dapat pulangan dividen, tak banyak sikit. Orang kata tak hilang, bertambah nilai kita yang buat pelaburan itu, yang namanya pelaburan bijak. Jangan pergi beli emas. Saya berharap Timek kita ni janganlah membela orang yang kaya, yang bisnes juta-jutawan, yang ada company strong tu. Mereka tidak keluar mengundi untuk awak. Yang keluar mengundi rakyat-rakyat kami ni lah, yang miskin ni lah. Kami merayu kepada awak, keluarkan duit kita ini. Dan saya berharap YDPA ada terdengar luahan saya ini. Silalah bantu kami keluarkan KLBSP kami ini. Saya berharap jasa YDPA amat dihargai membantu kami ini. Sekian, terima kasih.